Adakah anda okey? Bukan sekadar bertanya khabar, malah mendengar tanpa menghukum. Bukan sekadar mendengar, malah hulurkan sokongan. Bukan sekadar kongsi masalah, malah dapatkan bantuan. Kerana berdiam diri bukan lagi pilihan. Minta bantuan itu tanda kekuatan. Adakah anda okey? Anda tidak keseorangan lagi. Let's Talk Minda Sehat. Dapatkan bantuan ke arah kesejahteraan mental. Hari yang keempat kita berpuasa. Selamat menjalani ibadah puasa kepada semua muslimin dan muslimat. Selamat menonton FB Live dari Jabatan Kesihatan Negeri Sembilan. Semoga anda ceria-ceria selalu dan sihat dan dapat meneruskan bersama kami dalam sepanjang FB Live ini berjalan ya. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kita bersiaran lagi dengan satu topik yang agak hangat, sensitif dan menarik, iaitu nafas baru di bulan Ramadan selami jiwa mereka berhenti merokok. Baiklah, kalau kita tengok isu ini adalah isu yang tak lekang dek panas, tak lapuk dek hujan, kerana sentiasa diperbualkan ya, dan ianya akan mengandungi beberapa isu yang akan menjadi perdebatan. Jadi bersama-sama dengan saya pada hari ini, kita menjemput dua tetamu istimewa yang akan berkongsi pengalaman dan juga pengetahuan mereka mengenai berhenti merokok ini. Iaitu yang pertama adalah Puan Syafiqah Syarifuddin. Beliau merupakan pegawai psikologi dari unit kawalan penyakit tidak berjangkit Jabatan Kesihatan Negeri Sembilan. Manakala Encik Muhammad Syafiq bin Mokhtar pula adalah pegawai farmasi daripada Klinik Kesihatan Ampangan. Encik Muhammad Syafiq ini adalah orang yang berpengalaman dalam mengendalikan klinik berhenti merokok. Bermula daripada tahun 2017 lagi beliau telah melibatkan diri. Jadinya kita ucapkan selamat datang kepada dua panel kita. Semoga apa yang kita perbincangkan pada hari inilah ya, Cik Syafiq, Puan Syafiqah akan mendapatkan manfaat kepada pendengar-pendengar kita di luar sana ya. Baiklah, okey. Kita ada beberapa perkara yang selalu diperbualkan ya, dengan statistik yang menunjukkan bahawa berhenti kesan daripada merokok ini menyebabkan kematian. Lebih kurang dalam kajian mengatakan lebih kurang 10,000 kematian satu hari setahun disebabkan oleh di Malaysia lah, disebabkan oleh isu merokok ini ya. Jadinya pada hari ini tuan-tuan dan puan-puan, kita akan mengulas, kita akan mengupas perkara-perkara berkaitan dengan merokok sesuai dengan Ramadan kita lah ya. Okey. Baiklah, bolehkah kita teruskan perbincangan kita? Kita akan ada dua aspek lah yang kita akan lihat. Satu aspek daripada segi psikologi dan yang keduanya adalah daripada segi perubatan dan juga ataupun kemahiran ataupun pengalamannya berdasarkan kepada Cik Syafiq. Dia telah terlibat dengan klinik berhenti merokok inilah ya. Okey, bagaimana ya kalau kita melihat macam ni lah. Ini saya tunjukkan kepada Puan Syafiqah lah ya. Okey, kalau kita melihatlah kepada sesuatu perkara yang berlaku ni ada penyebabnya. Jadi kalau dalam orang melibatkan diri dengan merokok ini, apakah sebenarnya faktor-faktor yang mendorong kepada mereka untuk merokok ini? Macam mana individu ini boleh terjebak? Sister Nafisa dan juga Syafiq. Berdasarkan apa yang sister tanya, kita lihat daripada aspek psikologi lah. Ada tiga perkara ataupun tabiat yang normal. Kalau kita tengok dekat Malaysia lah, bukan Malaysia je, satu dunia sebenarnya. Kita tengok kat mana-mana akan ada orang merokok. Dalam kereta, dekat kedai. Kalau kat Malaysia ni banyak kat mamak kan, kat kedai mamak, kadang kat rumah pun. So kalau kita lihat daripada aspek psikologi kan, apa yang mendorong seseorang itu untuk merokok. Saya fokuskan kepada teori keperluan, hierarki keperluan yang diilhamkan oleh Abraham Maslow. Dalam teori ni, seseorang manusia itu dia akan memenuhi tahap keperluan.
ada 5 tahap. Tahap pertama dan kedua, seseorang tu perlu memenuhi keperluan fisiologi. Fisiologi ni contoh makan, minum kan, tempat tinggal, kita nak tidur, udara. So tahap pertama dan kedua tu bila dah dipenuhi daripada aspek keperluan fisiologi, kemudiannya seseorang itu akan pergi ke tahap yang ketiga dan keempat, iaitu tahap keperluan psikologi. So bila merokok ni dia masuk dalam tahap ketiga dan keempat ni, iaitu tahap keperluan sosial dan tahap keperluan penghargaan diri. So bila seseorang tu merokok, dia akan rasa dia dah boleh blend in dengan masyarakat yang merasakan merokok itu adalah perkara yang biasa, kan? Sebab tu dia rasa bila dia merokok, dia akan rasa aku diterima dalam masyarakat. So sebab itu juga dia rasa salah satu daripada penghargaan kepada diri dia. Sebab orang cakap kadang merokok ni nampak cool kan, kadang orang cakap merokok ni rasa macam wow. Walaupun kadang-kadang kita tengok, kita tahu merokok tu berbahaya, tapi tahap mana kita sedang ambil tindakan yang merokok tu berbahaya. Itu daripada aspek psikologi sister. Okey. Mungkin kalau kita boleh sedikit macam memang biasa orang akan kata wah bila merokok ini nampak hebat kan, sedangkan sebenarnya ada perkara-perkara lain yang sepatutnya dipertimbangkan ya. Ia kemudaratannya itu bagaimana lebih ke tidaknya. Tapi kita akan bincangkan dalam soalan yang akan datang Puan Syafiqah, sebab ini adalah introduction ya. Pengenalan pada kita punya topik pada hari ini. Okey, Cik Syafiq pula ya. Okey, kalau daripada segi pengalaman Cik Syafiq lah ya, berdepan dengan klien, kita tak panggil lah mereka ini pesakit kan, kita panggil klien. Apakah sebenarnya faktor pendorong yang boleh menyebabkan seseorang itu merokok? Okey, terlebih dahulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua, dan juga terima kasih kepada moderator Sister Riza. Okey, faktor mendorong dari yang saya boleh kenal pasti berdasarkan pengalaman saya di klinik berhenti merokok, ianya is very individualized, ataupun setiap orang tu berbeza antara satu individu ke individu yang lain. Ada orang yang faktor yang mendorong dia merokok ialah makanan. Dia akan cakap, Encik Syafiq, saya lepas makan lah, memang tak boleh lah makan pula masak lemak cili api. Oh, memang ngam. So ada orang makanan, ada yang suka bila saya okey je, tapi bila minum teh, minum kopi panas, aduh terpaksa. Itu antara faktor yang mendorong dia, makanan lah. Ada juga yang sebab stres bekerja, hisap sampai 20-30 batang sehari. Stres juga ialah faktor yang mendorong lah. Dan yang common, ada banyak lagi tapi saya ambil yang common sajalah. Okey, yang common satu lagi yang boleh kita kaitkan di aktiviti harian kita ialah orang sekeliling kita. Contoh sekiranya di tempat kerja, contohnya ada 6 orang di satu unit tu, 5 orang semua isap rokok. Kalau hari-hari mereka bekerja bersama-sama, 5 orang isap rokok, lagi seorang yang tak isap rokok, lama-lama hanyut juga dia. Dia akan rasa macam saya teringin lah nak try. Itu antara faktor lah yang mendorong mereka untuk isap rokok berdasarkan pengalaman saya lah. Kita melihat faktor pengaruh lah ini yang kita namakan faktor pengaruh ya di sekelilingnya, dan juga mungkin family ada juga yang terlibat kan. Kalau dalam family ramai kan yang menghisap rokok, mungkin ada 5 lelaki, 2-3 orang hisap rokok, mungkin yang 2 lagi ni dia hanya memerhati kan, sedang mengorak langkah je. So kita berharaplah mungkin ada sedikit tembok yang boleh menghalang mereka daripada terus mengikut mengorak langkah ke arah yang berbahaya ni lah membawa kemudaratan. Baiklah, topik kita pada hari ini sebenarnya adalah bersesuaian dengan bulan Ramadan kita pada kali ini, iaitu ada anggapan ataupun ada kenyataan yang bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat sesuai untuk berhenti merokok. Adakah ini benar atau sebaliknya lah? Macam mana Puan Syafiqah, boleh ulas sedikit tak pandangan atau pendapat ataupun kenyataan ini? So kita tahu bulan puasa, bulan Ramadan, bulan rahmat.
Okey, so pada masa yang sama sebenarnya bulan puasa bulan Ramadan ni adalah bulan di mana dia membuka ruang untuk kita berhenti merokok. Okey, so saya memang nak tekankanlah daripada aspek psikologinya kan. So bila kita dah tahu okey nak masuk bulan puasa ni, so kita dah ada azam kan, kita dah ada rasa macam okey nak berhenti merokok ni. So kita kena ada matlamat kita kan. Kita niat tu yang pertama lah, niat tu kena ikhlas, niat tu memang okey, memang nak berhenti merokok. Kemudian perancangan yang rapi kan, sebab kita nak capai matlamat kita ni. Okey, so kat sini bila sentuh dalam aspek psikologi, okey, so saya fokuskan kepada 3 perkara, iaitu kita punya pemikiran, iaitu mindset kita, kemudian kita punya emosi, perasaan kita, kemudian tingkah laku, perbuatan kita. So kat sini perbuatan tu ialah merokok. Okay, so kita tahu bila bulan puasa, pada siang hari kita tak boleh nak makan, tak boleh nak minum kan. So kita tahu kat situ siang kalau kita puasa lah, kita tak akan ambil rokok kan. So kat situ dia membantu, bulan Ramadan tu membantu daripada segi pengambilan rokok tu pada waktu siang. So kita tahu siang kita tak akan ambil rokok. So tingkah laku kita dah ada perubahan dekat situ. Okay, kemudiannya adalah pada aspek pemikiran. Okay, pemikiran kita iaitu kita punya mindset. Kadang-kadang bila kita ada niat kita nak berubah kan, Sister Syafiq, kita nak berubah untuk merokok. Tapi kadang-kadang fikiran negatif tu memang akan selalu. Sebab bila nak berubah ni akan ada banyak halangan. So kadang-kadang pemikiran negatif tu memang akan ada lah tiba-tiba muncul kat kepala kita kan. Oh, so nanti sebab kita dah biasa merokok 11 bulan merokok, so 1 bulan ni dah nak stop merokok. So kita rasa boleh ke? Fikiran kita, oh nanti kalau tak ambil rokok ni mesti badan rasa lain macam lah. Ni tak ambil rokok ni tak boleh, rasa macam tak komplit 1 hari tu. Okay, so kat situ kita kena ajar untuk kawal kita punya pemikiran, mindset kita. Okay, kita tahu kita nak berubah nak merokok ni. So bila bulan puasa kita tahu siang dah tak boleh nak merokok, so kena susuli dengan pemikiran yang positif juga. Okay, kita tukarkan pemikiran negatif tu, kita tukar. Okay, so kalau tak ambil rokok, duit yang kita guna untuk beli rokok tu kita boleh buat apa? Kita boleh sedekah. So benda tu dia twist kepada perkara-perkara yang positif. Pemikiran negatif kita kawal, kita tukar kepada pemikiran yang positif. Kemudian selain itu kita punya perasaan pun kena sama juga, kena tally dengan kita punya tingkah laku dan juga kita punya pemikiran. Okay, contoh bila kita dah nak berhenti merokok ni, dia akan wujudnya rasa anxiety kan, kita gelisah kita berhenti merokok ni kan. Tolerance tu berbeza. So nak berhenti merokok nanti perasaan tu akan muncul seperti gelisah, resah, risau. Okay, rasa nak cepat marah je kan. So bila perasaan macam ni kita tahu okay, nanti nak berhenti merokok, sebab kita ada matlamat tadi kan, dan kita ada perancangan kan. So kita tahu apa yang akan jadi kalau bulan puasa ni nak berhenti merokok daripada aspek pemikiran, perasaan tu apa yang akan jadi. So bulan puasa mengajar kita erti kesabaran kan. So dekat sini kita masukkan dalam usaha nak berhenti merokok ni, kita kawal emosi kita. Macam mana cara nak kawal marah, macam mana cara nak kawal rasa gelisah tu, kan macam tu. Okay, Sister. Ya. Memang kalau kita tengok 3 yang elemen tadi itu adalah sangat penting, ya. Daripada apa tu, selain daripada niat lah, dalam bulan Ramadan ni, kalau kita dah merasa bersedia ke arah itu, kita dah berniat, dan dia akan jadi satu perkara yang dipermudahkan, ya. Sebab bulan yang berkat, ya. Cuma antara kita ada apa tu, keinginan yang serius lah, ya, untuk berhenti merokok. Sebab orang tua selalu kata alah bisa tegal biasa, ya. Sebab bila alah bisa tegal biasa ni, dia dengan niatnya dia akan dipermudahkan dan juga dia akan menjadi satu tabiat yang baik. Okey, kalau macam awalnya kenapa kita boleh tak merokok? sampai turn berbuka puasa, sampai giliran buka puasa, perkara yang utama kita terus saja ambil. Macam yang Cik Syafiq cakap, ada orang yang dia sangat insist pada masa selepas makan dia mesti nak. Ya, okey, tak apa. Ini adalah cabaran-cabaran, ya, untuk mereka yang berazam untuk berhenti merokok. Moga siapa yang berniat dalam bulan Ramadan ni dia akan dapat keberkatan lah, di
waktu ini, di hari ini kita kena berdoa juga untuk mereka. Okey, Encik Syafiq, Ya. kalau dilihat orang berkata dalam bulan Ramadan ni ialah bulan yang sesuai, tapi hanya 30 hari sahaja. Sangat pendek waktunya, sekejap pejam celik dah cukup masa kita. Jadinya adakah 30 hari ini mencukupi untuk mereka berhenti? Pengalaman Cik Syafiq lah berdepan dengan klien-klien yang ditemui. Okey. 30 hari tu saya akan kata yes and no. It depends on sebenarnya dia bergantung pada readiness ataupun tahap kesediaan seseorang individu tu. It can be yes kalau orang tu memang ada willpower yang tinggi, keazaman tinggi, isteri pula support, family support very good. Lepas tu datang pula bulan Ramadan, memang ngam. Laluan dia untuk berhenti tu mudah. Dan dia boleh berhenti tak sampai 30 hari pun. Ada yang klien kita yang berhenti 3-4 hari lepas kita jumpa kita, ada juga, dan seminggu lebih pun ada. Sebab dia punya willpower and determination dia dah set macam Puan Syafiq cakap tadi, mindset dia dah set awal-awal, dan dia pula keazaman dia tinggi. Dan it can be no, dia juga boleh saya boleh kata no, tak cukup 31 hari tu kalau orang tu tak ready. It's all about patient punya readiness. Kalau dia tak ready lagi, dia hisap 20 batang sehari, lepas tu tiba-tiba isteri dia kata, bang dah nak bulan puasa lah ni, dah bulan puasa dah, berhentilah bang, tengok atas ceramah tu kata suruh berhenti bulan puasa. Lepas tu husband pula tak ready, dia pula terpaksa. Memang tak dapat kalau macam tu. Selalunya ia akan mengambil masa mungkin sedikit lama, sedikit longer daripada 30 hari. So it's a yes and no, depends on patient punya kesediaan untuk berhenti. Baiklah, kalau kita boleh katakanlah sebenarnya ianya adalah satu platform ataupun jalan pembukaan kepada mereka yang berazam atau mempunyai keinginan untuk berhenti, ambil kesempatan di bulan Ramadan sebagai jalan untuk terus. Semoga diorang ada istiqamah dan kuat semangat dengan niat yang betul baiklah. Kita dah memperbincang beberapa isu yang rasanya semakin panas semakin rancak. Berharap dengan orang yang di luar sana boleh dapat manfaat juga. Okey, baiklah, kita pergi sedikit. Kalau mendengarkan kepada kedua-dua ahli panel kita mengatakan bahawa walaupun di bulan Ramadan kemungkinan cabaran-cabaran itu ada, nampak sangat macam susahnya nak berhenti merokok ni. Alah, macam mana ni? Tak boleh ni kan. Jadinya macam mana Puan Syafiqah daripada dari aspek psikologi tu, kenapa susah sangat nak berhenti merokok ni? Okey, terima kasih sister. Okey, memang tak dinafikan nak berhenti merokok tu memang susah dan mencabar, tapi tak mustahil. Kan? Kita ada fakta-fakta menunjukkan ada orang boleh percaya berhenti merokok secara 100% kan. Okey, so kalau kita lihat kenapa seseorang itu dia suka nak berhenti merokok. Okey, so saya kupas daripada aspek psikologi. Okey, yang pertamanya kekuatan diri kita ataupun kita panggil daya tahan diri kita, self resilience kita berbeza antara satu sama lain. Ada setengah orang, kadang kita tanya, asal orang tu boleh berhenti merokok? Asal aku tak boleh kan? Sebab kita punya self resilience tu berbeza. Okey, so self resilience maksudnya macam mana cara kita daripada aspek psikologi tu kita nak bertahan dengan cabaran yang datang kepada kita. Sebagai contoh, bila kita nak berhenti merokok, macam-macam lah datang kan sister. Tiba-tiba member boleh rokok kan, tiba-tiba rasa macam teringin sangat nak rokok. So kita kalah dengan cabaran-cabaran ataupun dorongan-dorongan sekeliling kita. Okay, so kat situ masuk kat sini, bila orang yang self resilience dia rendah, so dia merupakan salah satu faktor kenapa susah nak berhenti merokok. Okay, selain itu kita tak nafikan dalam kehidupan ni kita akan sentiasa berhadapan dengan cabaran, tekanan kehidupan. Sebagai contoh, kita akan ada masalah hubungan, masalah keluarga kan, masalah kewangan, apa lagi, masalah konflik di tempat kerja. So bagi mereka yang dah biasa merokok, mereka akan fikir macam ni, mereka akan buat macam ni. Setiap kali ada masalah, mereka ambil rokok, mereka rasakan rokok tu adalah salah satu cara untuk meredakan tekanan.
bila mereka berhadapan dengan masalah-masalah tekanan kehidupan kan. Okey, tapi sebenarnya kalau boleh selesaikan masalah pun dia jangka masa yang pendek. Kita kena tengok bila kita merokok, kita rasa boleh kurangkan tekanan, kita kena tengok jangka masa yang panjang. Adakah yang membantu dia dalam segi jangka masa yang panjang? Kalau sekejap, mungkin boleh kita rasa relax sekejap, tapi kemudian selesai tak masalah tu kan? So kadang-kadang faktor tekanan hidup ni pun membuatkan orang akan anggap merokok tu salah satu coping skill, cara mengatasi untuk berhadapan dengan tekanan. Contoh macam Encik Syafiq cakap tadi, contoh dekat office tu majoriti yang akan hisap rokok. So bila kita kurang sokongan sosial orang-orang sekeliling, kita tak kuat nak tak kuat nak teruskan usaha untuk berhenti merokok tu kan. Kadang kita seorang je betul-betul nak merokok, tapi orang sekeliling tak support, orang sekeliling tak bagi galakan, motivasi. So kita pun kalah. Sebab tu pentingnya kalau kita sebagai orang sekeliling kan, kita tahu kalau macam ahli keluarga ataupun rakan-rakan kita nak berhenti merokok, kita kena support, kita kena bagi galakan kepada mereka. Okey, yalah, kalau kita melihat isu merokok ini sebenarnya ianya adalah banyak bergantung kepada diri sendiri, individual. Okay? Mungkin seperti yang Cik Syafiq kata, dari pengalaman beliau berjumpa, ada orang dapat membataskan diri, walaupun duduk di sekeliling yang dipenuhi dengan asap rokok, tetapi mereka boleh membataskan diri. Tetapi ada orang yang mudah terjebak, jadinya kalau daripada segi individual ni, mungkin ada sedikit yang kita boleh kongsikan, Puan Syafiqah, boleh ke tak macam aku tak nak ambil, okey, dihulurkan pun, okey tak apa, terima kasih, cara yang lebih baik lah untuk menolaknya. Sebab kadang-kadang orang ni tak sampai hati, kan dia jadi tak sampai hati, kononnya nak jaga air muka kawan lah, nak jaga diri sendiri lah, dia ada pelbagai. Jadi bagaimana peranan psikologi kita dekat situlah, mindset untuk menolak. Okey, kita kena ingat bila sesuatu perkara, contohlah orang-orang macam sister cakap tadi kan, orang hulu rokok kepada kita fikir okey, nanti kalau tak ambil, nanti kawan merajuk, nanti kawan terasa. Kita fikirkan perasaan orang lebih daripada perasaan kita sendiri kan. Contoh situasi kalau kita ambil rokok tu, kita hisap dalam keadaan terpaksa, kesan dia kepada siapa? Kita kena fikir diri kita sendiri kan. Kadang-kadang kita terlampau fikirkan diri orang lain sampai kita korbankan diri sendiri. Ini konsep yang salah sebenarnya. Sebab bila kita korbankan diri kita sendiri, kita ambil rokok tu, so kita dah tak jadi dah usaha nak berhenti merokok tu, disebabkan orang sekeliling punya desakan, orang sekeliling punya pelawaan. So kita kena fikir diri kita sendiri kan. Kalau kita rasa kita boleh korbankan diri kita, tapi untuk apa? Adakah ianya memberi manfaat kepada diri kita sendiri ataupun ianya memberi mudarat kepada diri sendiri? Kita kena fikir tu. Kena sematkan dalam fikiran kan, sematkan dalam hati. Usaha nak berhenti merokok ni, memang kekuatan dalaman tu kita memang kena kuat. Betul sister. Okay. Macam mana pula Cik Syafiq, dari pengalaman Cik Syafiq lah berdepan dengan klien tu, ada tak yang komplain, tak boleh lah tuan, tak boleh lah, dia akan sentiasa menafikan. Jadi bagaimana Cik Syafiq menanganinya, dan dari segi aspek kata sedikit lah medical tu, bagaimana kita mengatasi? Okey, dari segi medical saya melihat masalah susah nak berhenti kan tadi, masalah susah nak berhenti. Kita first kali kita kena sedar dan kita kena tak faham yang bahawa tabiat merokok ni adalah satu ketagihan. Kita kena admit tu ialah satu ketagihan. Bila seperti mana ketagihan-ketagihan yang lain, ianya bukan perkara yang mudah untuk kita stopkan. So kita ada beberapa cara lah. Okey, kita kena faham bahawa rokok tu dalamnya ada nikotin. Biasa dah orang dengar nikotin kan. Okey, nikotin ni secara nature-nya, secara semula jadinya, ianya ialah sangat addiktif, highly addictive, sangat menggiankan. Dan kajian juga menunjukkan nikotin punya gian lagi tinggi daripada dadah. Kokain, heroin, ganja lagi tinggi dia punya ketagihan dia. Itu yang menyebabkan orang sukar nak berhenti. Dan tapi walaupun ketagihan dia tinggi, dia tak bertahan lama dalam badan.
Dalam masa 2 jam dia akan turun. Tu yang akan membuatkan kita giang lah. Okay, normally saya akan, kalau nak bagi tahu kenapa susah nak berhenti, saya suka untuk berkongsi tentang satu teori tentang menceritakan macam mana nikotin bertindak dalam badan dan kenapa para perokok ni tersangkut dalam situasi susah nak berhenti. Teori tu dipanggil Angry Bird Theory. Okay, so inilah teori lah, teori untuk menjelaskan. Okay, imagine dalam kepala kita ni ada 3, let's say ada 3 tapak nikotin. 1, 2, 3, saya pun tak senang. Ada 3 tapak nikotin. Tapak nikotin ni kita anggap sebagai burung lah. Okay, macam ada burung. Okay, bila kita hisap, bila seseorang perokok tu hisap rokok dalam masa 7 hingga 10 saat, sangat cepat nikotin akan sampai ke otak. Bila sampai ke otak, tapak nikotin iaitu si burung tadi, dia akan ambil nikotin tu, nikotin sampai. So tapak nikotin tu akan hasilkan kita panggil neurotransmitter, tapi secara layman, secara mudah untuk terangkan ialah bahan kimia. Dia akan release bahan kimia nama dopamin. Tapak tadi akan riliskan bila dapat nikotin, dia akan riliskan dopamin yang akan buat kita rasa pleasure, rasa relax, lega. So macam burung tadi lah, kita bagi dia makan, dia dah makan semua orang happy. So burung tu akan happy. Itulah. So dia akan rasa lega. Sebab tu perokok semua lepas hisap rokok, dia rasa tenang, rasa hilang masalah dia, betul. Tapi macam saya explain, nikotin ni tidak lama di dalam badan. Dalam masa 2 jam, dia akan lebih kurang 2 jam, dia akan berkurangan banyak di dalam badan. So burung yang tadi tengah kenyang tu, lepas 2 jam dia akan jadi lapar balik. Burung dekat sini yang tadi happy tu, dia akan lapar. Bila dia lapar, dia akan minta balik. Dia akan minta lagi, aku nak bekalan nikotin tu lagi. So bila tak dapat, lapar, dia akan marah. Kita kalau lapar pun kita marah, betul? So bila burung tu meminta lagi, perokok ni terpaksalah, kalau dia tak hisap, burung akan marah. Dia dah jadi bercelaru. Dia tak boleh, serba tak kena hidup dia. Okay. So untuk mengelakkan, dia dah merasa gian lah tu, untuk mengelakkan rasa gian, dia terpaksa menghisap rokok lagi untuk keep burung yang tadi tu happy. So kita hisap lagi, burung yang tadi marah tadi jadi happy balik. Dia tak jadi angry bird dah, dia jadi happy balik. So dia jadi happy. So dia keep on perlukan supply tu. Dia mula-mula dia hisap untuk happykan diri dia, lega masalah dia. Tapi last dia dah terperangkap dah. Mula-mula nak happy, sekarang ni dah terpaksa sebab nak bagi burung-burung ataupun tapak nikotin ni happy. So dia dah terperangkap. Kalau bila dia semakin lama dia hisap, burung ni akan panggil tapak nikotin. Dia akan panggil ramai kawan-kawan lagi. Dia akan cakap, ada kenduri ni. So ramai-ramai. So ada banyak activate, akan banyak lagi tapak-tapak nikotin, lagi banyak perlu dihisap lah. So perokok akhirnya akan hisap lebih banyak dan akan hisap lebih kerap untuk dapat happykan semua, supaya badan dia boleh berfungsi relax, tidak ada gigil-gigil macam tu. So itu ialah cycle yang berbahaya, yang menyebabkan orang susah nak berhenti sebab mereka trap dalam vicious cycle yang teruk macam ni. Itu yang bahaya. Nampaknya macam kita punya perokok-perokok inilah, ya, kalau kita boleh guna istilah itu, adalah mereka ini sebenarnya terperangkap, ya, apabila sekali masuk terjebak, terperangkap, yang mereka rasa dalam ini adalah penyelesaian dalam jangka masa yang pendek. Jadi tapi tak sedar, dan ia adalah satu keadaan ketagihan, ya, macam Cik Syafiqah dan juga Puan Syafiqah dan juga Cik Syafiq bagi tahulah, ya, ianya akan memudaratkan. Jadinya saya tertarik dengan teori yang Cik Syafiq kongsikan, iaitu Angry Bird dan Happy Bird. Bila dia jadi dapat makan, suka, tetapi dalam jangka masa pendek dan kemudian kena beli. Jadi macam Puan Syafiqah juga dah kongsi, ya, apabila ada berlakunya ketagihan ini dan berlakunya kekerapan untuk menghisap rokok, semakin kerap, semakin diperlukan, kos dah meningkat dekat situ, ya. Sepatutnya boleh dilihatlah, ya, kepada mereka yang merokok ini, kos ini juga mendatangkan satu beban, ya, kepada keluarga, juga kepada masyarakat dan diri sendirilah, ya. Baiklah, okey.
satu lagi perkara yang penting lah untuk penonton di luar sana yang kita akan berkongsi. Sebenarnya semua orang dah tahu, ya. Yang isu ini adalah mengenai kesan-kesan buruk, dan kadang-kadang mereka tak nak tahu pun. Dia kata tak payah cakap lah, aku dah tahu, ya. Tetapi kalau kita melihat kan, kanser ini adalah merupakan salah satu daripada kesan akibat merokok yang paling sinonim sekali, yang paling dekat dan rapat dengan perokok, ya. Sehingga dekat kotak rokok pun kita letak pelbagai jenis kanser yang akan boleh dihidapi, tetapi dengan harapan ada kesedaran, ya. Bukan ancaman lah, kesedaran yang akan mengingatkan berterusan, ya, kepada perokok-perokok ini. Selain daripada itulah Cik Syafiq, ya, ada tak lagi lain-lain kesan buruk yang bahaya merokok ini sebenarnya? Okey. Kesan buruk merokok ni, kanser ni seperti semua orang yang sedia maklum dah tahu dah, lung kanser, pankreas, semua tu yang boleh disebut. Kanser ni dah orang dah tahu dah ada kat kotak kan, Betul, macam sister betul. cakap tadi. Tapi suka untuk saya explain dua lagi yang agak common juga risiko merokok ni. The first one ialah COPD, Chronic Obstructive Pulmonary Disease, ataupun dalam bahasa Melayunya penyakit paru-paru obstruktif kronik lah, lebih kurang macam tu. Okey, secara simple, secara ringkasnya, dia ialah penyakit di paru-paru yang menyebabkan kurangnya fungsi paru-paru, lung function kita kurang, yang menyebabkan perokok akan rasa senang sesak nafas. So dia punya saluran pernafasan dia terganggu, dan ianya bersifat progresif. Makin lama kalau tak buat apa-apa akan jadi makin teruk. Itu COPD. Bila kita berhenti, kita bukanlah susah sikitlah reverse, tapi kita dapat kurangkan keterukan tu, kadar keterukan yang berlaku tu. So kena stop smoking. So yang kedua yang suka untuk saya highlightkan di sini ialah penyakit berkaitan jantung, coronary artery disease ke. Okey. Seorang perokok, kalau kita buat ujian darah, kita akan dapati bahawa dia punya hematokrit pekat. Cik rasa darah pekat dengan darah yang cair, mana lagi satu senang flow di dalam salur aliran darah kita kan? Mana satu senang flow? Mestilah yang cair, betul. So bila darah kita pekat, senang bergumpal dan senang block lah, senang block. Sekiranya block tu, saya selalu cakap, di jantung, di coronary artery tu, ini akan boleh menyebabkan heart attack, myocardial infarction, heart attack, ataupun sekiranya ada clot berlaku di aliran darah di kepala, ia boleh jadi ischemic stroke. So heart attack dengan stroke tu orang macam tak berapa ambil kisah sangat, tapi sebab orang tak berapa tahu, orang more to cancer. So saya harap selepas orang dah tahu ni yang boleh meningkatkan risiko dapat stroke dengan heart attack ni, berhentilah hisap rokok. Ya. Cik Syafiq dah siap besar. Okey. Kalau kita melihat kepada penerangan yang Cik Syafiq bagi tadi, ianya adalah kesan itu adalah lebih kepada individual, kepada orang yang perokok itu sendiri. Tetapi Puan Syafiqah, kita mungkin boleh melihat kesan kepada kesan sama ada psikologi kepada keluarga, bagaimana pula ia akan mendatangkan sedikit kemudaratan, ya, bebanan atau tekanan kepada keluarga. Okay, so kalau kita lihat kan, kita biasa bila kita merokok, kita akan selalu orang akan fikir, orang akan fokus kepada kesan kepada diri sendiri kan, jadi perokok tu kan. Kadang kita tak perasan tahu kesan kepada orang sekeliling. Okay, terutamanya saya fokuskan kepada keluarga lah, sebab biasanya orang yang rapat dengan kita, orang yang terdekat dengan kita adalah ahli keluarga. Okay, so boleh jadi disebabkan rokok ni boleh menyebabkan rasa stres, rasa tertekan dalam kalangan ahli keluarga tu. Okay, contohnya kan, kita tahu kalau macam kita merokok, asap tu beri kesan juga kepada sekeliling kan. Kalau baby kan, budak-budak kecil, bila hisap bila bau ataupun terhidur asap tu beri kesan kepada masalah pernafasan. Okey, so daripada aspek psikologi macam mana pula kan kita tengok. So kalau kepada ahli keluarga kita tengok, contoh sebagai situasi lain, sister Cik Syafiq, anak merokok kan, anak merokok tapi ibu tak tahu. So ibu dapat tahu daripada orang lain.
So ibu kecewa, misalnya seorang ibu kan, ibu kecewa, ibu rasa marah. So bila cakap dengan anak kan, kadang-kadang kalau ibu tu bila tengah emosi dia tend untuk mengamuk dengan anak kan. So bila ibu mengamuk, anak remaja dah panas, so dia tak boleh dengar, dia melawan balik. So bila dia melawan, mak kecewa lah. Mak cakap, ya Allah anak aku kan. So dia projek marah dia dekat suami pula. Rupa-rupanya suami pun perokok. So rasanya stres tak mak tu kan. So dekat sini hal dia sekecil je, sebab sebatang rokok, rokok, tapi dah boleh menyebabkan konflik keluarga berlaku kan. Itu contohlah sehari berlakunya konflik keluarga tu. Kemudian berpanjangan. So pada isu yang kecil dia akan jadi isu yang sangat besar, sangat serius kan. Kemudiannya macam saya cakap tadi, duit tu banyak dihabiskan untuk beli rokok. So dekat sini kadang-kadang bila kita terlampau fokuskan untuk memenuhi keperluan psikologi, kita lupa untuk penuhkan keperluan fisiologi kita. Padahal duit rokok tu lagi penting untuk kita beli makan kan, untuk kita beli minum. Bila duit tu habis kat rokok, kadang-kadang keperluan asas tu tak cukup. Itu dah menimbulkan masalah juga dalam sebuah keluarga tu. Okay, kemudian saya nak fokuskan jangka masa yang panjang. Okay, saya nak tanyalah kepada para perokok dekat luar sana kan. Anda pernah terfikir tak jangka masa panjang? Macam sister bercakap, macam Cik Syafiq tadi cakap, kesan-kesannya melalui medical tu akan adanya sakit kronik yang berbahaya kan, sakit jantung, sakit kanser. Okay, cuba kita letakkan diri kita 20 tahun akan datang, 30 tahun akan datang. Adakah anda bersedia untuk didiagnosis dengan sakit-sakit sebegitu? Kemudian bila kita dapat sakit tu, siapa yang akan jaga kita? So kita nak tak kita letak beban emosi tu kepada orang-orang sekeliling kita? Sebab nanti kita sakit, kita akan ahli keluarga yang akan jaga kita. So dekat situ tanpa sedar kita memberi beban secara emosi, secara psikologi kepada ahli keluarga kita. Padahal yang salah tu siapa? Kita, sebab kita ambil rokok kan. So saya nak para yang kat luar sana cuba fikir benda ni. Kalau kita sayang keluarga kita, kalau kita sayang masa depan kita cuba untuk berhenti merokok. Ya. Okay, jadi dalam pada perbincangan kita ya tadi, ini untuk yang sesi yang pertama lah ya. Boleh kita rumuskan kepada semua daripada segi aspek psikologi itu, ianya akan mendatangkan tekanan ya, juga akan menimbulkan konflik bukan saja kepada diri perokok itu, tetapi melibatkan seluruh keluarga. Macam tu juga dengan daripada segi perkongsian yang Cik Syafiq bagi tahu, ianya pun memang kepada individual, tetapi dia akan mendatangkan akhirnya beban juga kepada keluarga ya, dan juga kepada semua. Apabila dah sakit, dah tentulah ya memerlukan rawatan ya, penjagaan ya, semuanya akan terlibat. Jadi anda di luar sana cuba fikirkan, kita akan berehat seketika. Pastikan anda kekal bersama dengan kita kerana ada beberapa kupasan yang lebih menarik selepas ini. Tingkatkan imuniti tubuh anda dengan sayur dan buah. Sayur dan buah perlulah dimakan secukupnya. Amalkan konsep pinggan sihat Malaysia melalui suku-suku separuh. Pastikan separuh pinggan anda adalah sayur dan buah setiap kali mengambil hidangan utama. Mengapa? Kerana terdapat pelbagai vitamin dan mineral di dalam sayur dan buah yang penting untuk kesihatan anda. Seterusnya, dapat meningkatkan sistem imuniti tubuh anda. Jom makan sayur dan buah. Itulah antara cara-cara untuk kekal aktif dari kehidupan sedentari. Dan ada banyak lagi cara-cara untuk kekal aktif, seperti melakukan senaman dengan menonton video secara online, galakkan berjalan kaki dari memandu untuk ke lokasi yang berdekatan, melakukan senaman ringan atau regangan otot selepas baru bangun dari tidur, melakukan hobi-hobi yang boleh menggunakan keupayaan fizikal, dan tidur dengan secukupnya. Dan banyak lagi perkara yang anda sendiri boleh buat. Tapi ingat, elakkan kehidupan sedentari dengan terus kekal aktif. Okey, selamat kembali ya ke FB Live kita. Dan kita bersiaran terus daripada Jabatan Kesihatan Negeri Sembilan dengan topik nafas baru di bulan Ramadan, selami jiwa mereka berhenti merokok. Okey, kalau kita tengok
selami jiwa mereka, berhenti merokok. Jadi maknanya kita nak minta lah mereka-mereka yang merokok ini supaya berhenti merokok kan. Bukan setakat selami jiwa tu, memang kita nak menyelami jiwa anda yang merokok, tetapi ayat di belakangnya berhenti merokok. Cuma kita tak tambah lah kat situ ya. Okey, baiklah. Sebentar tadi kita telah membuat beberapa kupasan isu mengenai kesan merokok, kemudiannya faktor menyumbang, kemudian faktor yang boleh membantu berhenti, walaupun kita memberi tips atau cara bagaimana susah nak berhenti itu boleh diubah kepada aku akan cuba dan aku boleh berhenti ya. Jadinya seterusnya lah kita akan bertanya kepada Cik Syafiq, sebab sekarang ni kita tengok Kementerian Kesihatan Malaysia dengan segala inisiatif dan kesungguhan kita memberi bantuan kepada banyak perkara-perkara yang keperluan lah rakyat ya, termasuklah kepada satu klinik ya yang kita wujudkan, klinik berhenti merokok ya, untuk membantu mereka-mereka yang berminat bersungguh-sungguh ingin berhenti ya. Jadi bagaimana jika ada di kalangan orang yang merokok ni, Cik Syafiq, nak berhenti merokok, dan bagaimana mereka boleh mendapatkan bantuan ini? Boleh Cik Syafiq bagi penjelasan sedikit? Okey, terima kasih. Okey, sekiranya ada di luar sana yang telah pun mendapat hidayah untuk berhenti merokok, alhamdulillah. Okey, boleh je walk in di mana-mana fasiliti KKM. Saya rasa satu Malaysia dah banyak dah. Kalau saya cakap tentang Negeri Sembilan, saya rasa dalam 20 lebih fasiliti hospital dan juga klinik kesihatan banyak dah menawarkan klinik berhenti merokok, fasiliti berhenti merokok ni. Boleh walk in untuk dapatkan appointment yang sesuai dengan tarikh jadual anda lah. Okey, kita punya pasukan, kita dalam klinik berhenti merokok ni kita ada satu pasukan dedicated team yang dianggotai oleh doktor yang berpengalaman, kita ada MA pembantu perubatan, dan juga kita ada nurses yang akan membantu urusan klinik berhenti merokok itu, dan juga kita ada pegawai farmasi yang bertauliah ataupun certified. Setiap pegawai farmasi yang mengendalikan klinik berhenti merokok telah pun mesti mempunyai certified smoking cessation service provider, satu keperluan untuk mereka mengendalikan lah. Okay, so kita satu team tu akan follow up patient about 6 months, lebih kurang 6 bulan macam tu, insya-Allah sehingga berjaya. Okey. Sedikitlah sister nak bertanya tentang pengalaman Cik Syafiq. Di kalangan mereka yang merokok ini ada lelaki dan perempuan juga ya? Pengalaman saya dalam 5-6 tahun ni, betul, ya ada. Majoriti adalah lelaki. Saya boleh katakan lebih kurang 90% ialah lelaki. Dalam 10% juga 10% pula ialah perempuan, dan ada juga ibu mengandung. Tim kita akan berbincang untuk menentukan kaedah rawatan apa yang sesuai. Kalau orang yang mengandung tak sesuai macam ni, so lelaki dan perempuan ada di klinik berhenti merokok. Datanglah siapa-siapa yang nak berhenti pun. Dan tiada halangan pun ya sebenarnya, tapi mungkin ada juga yang rasa malu ataupun bagaimana. Bolehkah bersembunyi di belakang sikit Cik Syafiq, kalau misalnya kata nak mendaftar untuk berhenti merokok? Mungkin perempuan dia rasa lebih malu nanti datang ke klinik. Bagaimana selalunya, adakah kita mewawarkan cara yang lain untuk mereka juga boleh, kita selain daripada temu janji bersemuka, kita juga ada temu janji telefon. So sekiranya klien kita tidak dapat dah hadir ataupun segan nak hadir, takut orang tahu ke apa ke, tak ada masalah, kita boleh menggunakan panggilan telefon. So pegawai perubatan kita, pegawai farmasi ataupun MA kita akan hubungi secara telefon untuk bertanya dan kita berbincang macam mana nak handle dia punya kes. Sekiranya perlukan ubat, baru dia datang. Okey. Maknanya boleh
mereka bolehlah berhubung melalui telefon yang disediakan. Okey, lama ke kalau Cik Syafiq dalam flow yang kita ada untuk melalui proses klinik berhenti merokok itu? Kita akan follow up seseorang patient tu lebih kurang 6 bulan, sebab kita takut nanti kan kalau kita tak follow up dalam 6 bulan tu, bulan kedua, bulan ketiga dia tersungkur semula. So kita pada peringkat awal kita akan jumpa sedikit lebih kerap, sebab masa tu bab katanya iman tak cukup kuat lagi lah. So kita akan jumpa kerap sikit, mungkin 2 minggu sekali macam tu. Tapi bila kita tengok bila perubatan kata patient ni klien ni dah stable sikit, so mungkin kita akan jumpa dalam 1 bulan sekali, kita akan anjakkan. So tempoh follow up kita lebih kurang 6 bulan. Sekiranya berjaya berhenti merokok selama 6 bulan, itu akan dianggap berjaya lah di klinik kami lah. Okey. Tempoh 6 bulan agak panjang juga tu 6 bulan tu dari sudut psikologi pula Puan Syafiqah. Kalau dalam tempoh 6 bulan tu rasanya orang tu nak bergerak sendiri dengan cabaran dengan asakan, dengan bagai-bagai yang dilalui atau bagai dihadapi, bagaimana pula peranan keluarga dan masyarakat dalam membantu mereka yang nak berhenti merokok ini melaluinya? Tak dinafikan tempoh 6 bulan tu satu tempoh yang getih lah sebenarnya kan. Sebab nak berhenti merokok, nak berubah to fully berhenti merokok tu memang kadang-kadang kalau kita seorang pun kadang-kadang rasa kita tak kuat. So penting sokongan, kita dapatkan sokongan daripada ahli keluarga dan juga orang sekeliling kita. Sebab tu kalau kita nak berhenti merokok tu, saya cadangkanlah kita bagi tahu juga orang sekeliling kita. So biar orang sekeliling tahu yang kita tengah dalam usaha untuk berhenti merokok kan. So bila orang lain dah tahu kan, ahli keluarga, kawan-kawan kan, kat tempat kerja, kawan baik kita, so orang-orang yang sayang kita, dia orang akan support kan, benda ke arah kebaikan, benda-benda yang baik. So cara nak support ni macam mana ni sister? Adakah dengan pelian, adakah dengan kata-kata nista? So kalau boleh kita nak bagi kata-kata galakan, kata-kata sokongan sosial ni kan, kata-kata motivasi ni, kita bagi dengan cara yang baik kan. Puji dia, bagi kata-kata semangat, sebab tempoh 6 bulan tu siapa-siapa boleh tersungkur. Mungkin bulan kedua, mungkin bulan ketiga, mungkin bulan 6, bulan ke-6 tu pun kadang-kadang boleh tersungkur kan. So pentingnya sokongan sosial orang-orang terdekat untuk bantu untuk bantu klien ni supaya dapat berhenti merokok. Kemudiannya dia lagi bagus kalau keinginan untuk merokok tu datang daripada diri sendiri, bukannya paksaan orang lain, bukannya paksaan isteri, sebab isteri bebel kan, si merokok je kan. Kadang-kadang ada yang macam tu. Tapi kadang-kadang ada juga kes di mana dalam keterpaksaan tu akhirnya secara sukarela. Dia dah sedar kan, dah dapat hidayah berkata ni tadi. So bila sebab tu pentingnya untuk orang sekeliling bagi semangat, bagi dorongan supaya mereka ni dapat go with the flow dalam tempoh 6 bulan tu untuk teruskan usaha berhenti merokok. Kadang penting juga teguran sebenarnya. Kadang-kadang kalau ada orang kalau klien kita ni rasa macam tak apalah, sehari sekali je lah, kita tegur. Tegur dengan cara yang baik lah kan. Kadang-kadang kalau kawan tu dia beli je kan, kadang ada orang boleh terima, ada orang tak boleh terima. So ikut keperluan, ikut cara komunikasi kita dengan kawan-kawan kita, dengan ahli keluarga kita. Yalah, macam mungkin bebelan itu adalah bebelan kasih sayang marah itu marah sayang kan. Tapi kepada mereka apabila ada bebelan ataupun ada sedikit pressure Cik Syafiq, tekanan, itu sebenarnya adalah dalam bentuk kasih sayang yang sepatutnya difikirkan secara positif. Bukan satu halangan, tetapi adalah satu benda yang bagus untuk perokok-perokok ini berubah atau memilih jalan yang lebih sihat. Sebab apa? Kita akan jadikan satu sistem support yang baik, yang mana berat sama dikendong, yang ringan sama dijinjing lah Okey. Seterusnya, macam mana pula lah agaknya cara untuk berhenti merokok ni Cik Syafiq? Apa kaedah yang disediakan, caranya? Maksudnya apa yang boleh didapati lah dalam klinik berhenti merokok itu bagi membantu mereka yang nak berhenti merokok ni?
di klinik berhenti merokok fasiliti Kementerian Kesihatan Malaysia, kita ada basically kita ada dua cara. Cara yang pertama yang rawatan yang tak menggunakan ubat-ubatan. Okey, kita more to counselling, modifikasi tingkah laku ataupun saya rasa pegawai psikologi lebih power, kita panggil behavioural therapy. Kita akan advise klien kita untuk menggunakan satu teknik inilah, kita panggil gradual reduction ataupun penurunan bilangan batang rokok secara perlahan-lahan supaya tidaklah terlalu mengejut. Mereka selalu takut kalau suruh berhenti mengejut ni. So kita akan counselling, kita cakap turunkan bilangan batang rokok perlahan-lahan, gradual reduction. Tapi ada yang tak guna ubat-ubatan, ada yang dia punya willpower dia very strong, sangat tinggi, dan family support macam tadi kata very strong. So dia buat commando style, dia buat kita panggil cold turkey. Dia secara tiba-tiba dia berhenti, dan dia dah kata dia nak berhenti, besoknya dia terus berhenti. Dia tak ada macam tu. Tapi benda ni cold turkey ni sukar dan ianya tak berapa sesuai untuk semua orang. Oleh itu adanya rawatan kita yang kedua, yang terapi rawatan menggunakan ubat-ubatan. Okey, ubat-ubatan ni sesuai untuk klien yang menghadapi masalah withdrawal. Dia nak berhenti tapi dia ada masalah withdrawal, yang gejala tarikan yang tadi, yang rasa sebut tak kena, cepat marah, rasa berdebar-debar, macam-macam tu perasaan withdrawal tu. So di sinilah kita tackle melalui ubat tu. So bila ada ubat tu, ialah salah satunya kita guna terapi gantian nikotin. Dia akan supply nikotin dalam badan, sebab nikotin tu yang buat ketagihan, betul. Bila tak ada nikotin tu yang orang macam menggelupur lah, macam kita panggil menggelupur lah. Dia macam tak tentu arah, tak kena, sebab tak kena. So kita akan supply nikotin dalam bentuk ubat sebagai gantian pada rokok. Rokok tu bahaya. Dalam rokok tu selain pada nikotin, dia ada arsenik, dia ada macam-macam chemical yang membahaya, yang menyebabkan kanser. Kali ni kita bagi yang part pure tu saja, ubat tu. So bila klien dah ambil ubat nikotin tu, dia tak boleh lah ambil rokok sebab dah ada dah supply tu. Okey, selain pada tu, untuk terapi yang kedua kita ni, yang ada ubat, yang menggunakan ubat-ubatan ni, kita ada di fasiliti KKM mostly kita ada chewing gum, gula-gula getah, nikotin chewing gum, dan satu lagi patch, ataupun patch ni bahasa Melayu panggil koyok. Kita macam koyok, dia akan seperti dalam gambar lah. Kita ada koyok tu perlu ditampal di badan, di lengan, dan dia akan lepaskan nikotin, dia akan supply nikotin kepada pesakit tu supaya tak gian dan tak mengalami gejala tarikan yang seperti tak kena tadi. Dia akan lepaskan perlahan-lahan selama 16 jam contoh. So doktor dan farmasis dalam tim tu, kita akan decide mana satu ubat ataupun rawatan ubat-ubatan yang sesuai untuk pesakit tu, bergantung pada beberapa keadaan. Ada yang kita ambil kira, contohnya kalau dia punya taraf kesihatan, dia ada masalah jantung ke apa ke, ataupun nature of work, dia bekerja di site panas-panas ke, ataupun dalam office ke, ataupun ada banyak lagi, tapi antaranya ialah preference patient tu, kecenderungan klien itu ke arah mana. Contoh dia, kalau klien tu sedikit berumur, dia ada masalah gigi palsu, pakai gigi palsu, kita takkan suggest chewing gum, gula-gula getah tu susah dia nak mengunyah. So kita akan berbincang dengan medical doctor dan juga farmasis, akan berbincang rawatan yang terbaik untuk sesuatu patient. Okey. Maknanya kita ada dua kaedah lah apabila dalam klinik berhenti merokok. Okey, daripada segi sudut psikologi pula, apa peranan pegawai psikologi Puan Syafiqah? Okey, so untuk makluman semua, dekat klinik kita ada KBM kan, klinik berhenti merokok. Kita juga ada perkhidmatan psikologi dan kaunseling. Okey, jadi kebiasaannya pada sesiapa yang perlukan bantuan daripada segi psikologi, daripada segi kaunseling dalam usaha nak berhenti merokok ni, boleh datang ke klinik, jumpa dengan pegawai psikologi. So kebiasaannya kita akan ada beberapa sesi lah bersama dengan klien, bersama dengan pesakit, bergantung kepada tahap perubahan klien kita. Okay, kemudiannya dalam sesi kaunseling tu kita akan gunakan beberapa teknik yang sesuai dengan keperluan pesakit, keperluan klien. Biasanya macam kita cakap, memang kita akan guna CBT lah, cognitive behavioral therapy, dan juga MI, motivational interviewing. So dalam sesi tu
kita akan fokuskan cara untuk tingkatkan keyakinan diri nak merokok, nak berhenti merokok, nak berhenti merokok. Kemudian ni kita akan teroka ketidakpastian. Ada setengah orang dia nak berhenti merokok tapi macam ada ada satu faktor yang halang dia untuk berhenti merokok tu, tapi dia sendiri tak tahu kan. Kadang kita sendiri tak sedar. Okay, so di samping bantuan daripada segi perubatan, daripada segi medical, kadang-kadang kita juga perlukan bantuan daripada segi psikologi. So kalau rasa perlukan bantuan daripada segi kaunseling dan psikologi, boleh datang jumpa dengan pegawai psikologi kita dekat klinik. Maknanya ada dua gabungan services yang kita sediakan, klinik berhenti merokok dan juga pegawai psikologi yang untuk services psikologi. Baiklah, okey, kita pergi. Tadi Cik Syafiq dah ada terangkan tentang ubatan. Jadi adakah pengambilan ubatan ini boleh menyebabkan klien terus berhenti? Atau macam mana? So dan juga bila chewing gum tu macam mana? Masa bulan Ramadan ni tidak mengganggu puasa ke atau macam mana? Okay, thank you. Ini pun famous juga soalan saya ni. Okay, soalan kedua tu saya jawab dulu. Adakah ia membatalkan puasa? Kalau orang tu berpuasa, kita tak suggest lah chewing gum tu. Kita akan bekalkan dengan patch tu, oyuk tu untuk bekalkan nikotin di tapak-tapak nikotin tu yang kita explain tu. So dari segi hukumnya, kalau untuk Muslim, pakai patch atau oyuk tu ialah penyerapan dia melalui lapisan kulit, dan mufti kita ada refer beberapa, dan salah satunya yang Sahih Usamah Dr. Zulkifli dulu mufti Wilayah Sabah pun kata tak batal puasa sekiranya ambil yang patch atau koyak, sebab dia melalui lapisan kulit penyerapan dia. So tak ada masalah. Cuma kalau chewing gum tu lepas berbuka dulu tak boleh lah. Kita takkan suggest untuk Muslim patient juga. Okay, yang keduanya, dia kan orang akan tanya, masuk je klinik sebenarnya orang akan tanya, boleh tak bagi saya ubat, saya nak berhenti merokok. Ini adalah salah satu silap tanggapan yang selalu common lah dekat klinik. So saya suka untuk saya jelaskan, rawatan ubat di klinik berhenti merokok tidaklah seperti penyakit tidak berjangkit macam kencing manis, darah tinggi. Bila makan je ubat darah tinggi, dia akan turunkan tekanan darah. Kalau makan ubat kencing manis, insyaAllah cepat je dia turun kadar gula dalam darah kan. Dia seperti yang saya explain earlier di awal-awalnya, rawatan ubat-ubatan nikotin ni adalah untuk tackle part withdrawal tu, bagi rasa tak sangat macam tu. Suka untuk saya suka guna cara analogi supaya orang senang faham. Contoh, saya ambil 2 pen ni saya ambil 2 pen ni. Let's say yang color merah ni ialah rokok, yang ni ialah ubat-ubatan yang kita bekalkan. Okey, Macam Syafiqah boleh tolong. Okey, right, ni ialah rokok. Macam contoh, Macam Syafiqah ialah rokok. Alhamdulillah. Okay, contoh sekiranya perokok ni berhenti, kita tarik sentak rokok dia tiba-tiba, dia akan marah. Dia akan mengelumpur lah, abang kata sana dalam term tu. Dia akan sebab tak kena, tarik terus macam tu kan. Tapi di sinilah gunanya terapi ubat-ubatan kita di klinik berhenti merokok. Tak macam ubat diabetes, ubat kencing manis, ubat darah tinggi semua. Tak. So kita akan tarik perlahan-perlahan rokok tadi, tapi sebelum kita lepas tu, kita akan stop, kita akan bagi ubat. So dia masih berpegang pada tali ubat ni, tapi tidaklah bergantung. Sekarang tak ada rokok kan, sekarang hanya bergantung pada ubat. So ubat ni pula ada dos yang tetap. So kita akan kurangkan dos perlahan-lahan, kita akan tarik dua-dua. So dia tak mengelumpur, tidak marah-marah, tidak apa. Sekarang ni tak ada rokok, ubat pun tak bergantung dah. So inilah aim dia. Pada akhirnya rawatan kita, klien boleh berjalan sendiri tanpa rokok, dan ubat pun dah tak ada. Itu yang saya suka untuk explain lah part tu. Okay, kita ada ubat, dan kemudian kita juga ada, kita akan itu berkenaan dengan ubat kan, boleh berhenti ke tidak. Satu lagi kita akan top up lagi dengan satu tips yang famous, kita panggil 12M tips lah. Tips 12M kita akan explain kepada patient. Kepada klien kita ada banyak tips dia, tapi
dalam yang boleh tengok di skrin. So saya akan pick beberapa yang penting saja sebab kita tak ada banyak masa. Antaranya ialah the first one is melengah-lengahkan. Melengah-lengahkan is one of the best tips untuk berhenti merokok ataupun berhenti shopping ke apa-apalah. Okey, sebab kajian menunjukkan seawal 5 minit kalau kita lengahkan keinginan kita untuk sesuatu benda, keinginan kita tu takkan serancak yang minit awal tadi. Dia akan berkurangan. So pada masa yang sama, ianya melatih minda kita untuk tahan, tak nak isap rokok, tak nak isap. So kalau ada rasa nak merokok, kita cakap dengan diri kita, tunggu dulu, lengah-lengahkan, fikir benda lain, mental distraction, kita distract mental kita. Yang kedua dalam tip 12M tu ialah minuman berkafein. Saya akan explain, kurangkan minuman berkafein kerana minuman berkafein ni akan mencetuskan ataupun trigger rasa nak merokok. Kopi panas dengan rokok memang ngam pasangan tu. Lalu bila saya cakap kopi panas dengan rokok, klien akan cakap, oh itu saya suka tu. Itu yang saya tak nak joinkan tu. Kita akan explain tu. Dan antara tips untuk kita suka highlight pada klien kita ialah sekiranya kita nak berhenti merokok, kita perlu pada peringkat awal kita perlu menjauhkan sikit, distance ourselves, jauhkan sikit diri kita daripada golongan yang sedang merokok. Saya selalu buat perumpamaan kepada patient, kepada klien, kalau kita seorang penagih dadah, kita nak berhenti isap dadah, kalau hari-hari kita pergi ke pot ataupun tempat isap dadah, adakah kita boleh berhenti? Tak boleh, sebab macam Syafiqah explain tadi, persekitaran punya pengaruh. So untuk kita berubah, kita perlu jangan lepak dengan orang yang merokok. So dah habis kerja, jangan pergi main futsal, satu keliling meja tu main isap rokok, main futsal. Lepas main futsal isap rokok, janganlah duduk di situ. Duduk di rumah. Alihkan, kita jangan letak diri kita di situasi yang mendorong kita untuk merokok. Itu antaranya lah tips yang kita buat. Tips yang menarik yang boleh diguna pakai untuk mereka yang merokok. Tapi Puan Syafiqah sikitlah nak minta Puan Syafiqah sambung pula daripada segi kemungkinan berlaku kegagalan di dalam proses 6 bulan tu, gagal lagi, kemudian gagal lagi. So bagaimanalah agaknya daripada segi psikologi ni kita memberi motivasi tips untuk mereka supaya jangan berputus asa, jangan lemah semangat. Bagaimana Puan Syafiqah? Okay, so kalau dalam kehidupan pun ni saya relatekan dengan kehidupan lah kan, akan ada jatuh bangun. So dalam usaha kita nak berhenti merokok tu pun akan ada 7 ke 8 kali percubaan untuk berjaya. Tapi sekali gagal tak bermaksud selama-lamanya akan gagal kan. Okay, so sebenarnya dalam usaha nak berhenti merokok ni, dia sebenarnya perjuangan antara kita dengan diri kita sendiri, dibantu oleh sokongan sekeliling kan. Sokongan sekeliling macam ahli keluarga, kawan-kawan, masyarakat, KBM kan dari segi ubat-ubatan, aspek psikologi. So pokok pangkalnya diri kita sendiri. So bila dalam sehari tu kita dapat kurangkan satu lah, contoh kan, satu batang rokok, so kita raikan, puji diri sendiri, kita self praise, kita puji diri, bagi penghargaan dekat diri sendiri, supaya itu salah satu cara untuk kekalkan motivasi. Okay, walaupun kadang-kadang kita tengok pencapaian ataupun perubahan tu macam sikit je, tapi sikit-sikit lama-lama dia akan bertambah kan. So tak apa, walaupun kadang kita rasa slow sangat lah nak berhenti merokok ni, rasa macam kadang-kadang on off, kadang-kadang ni tak apa, jangan berhenti kan. Teruskan melangkah, teruskan usaha tu, jangan putus asa. Anda kena yakin perubahan yang anda buat adalah untuk kebaikan diri anda sendiri, bukan diri sendiri je, tapi orang-orang yang kita sayang. So teruskan dan jangan putus asa. Okay. Demikian tadi kita telah beberapa kita kongsikan info, tips dan juga perkongsian pengalaman terutama dengan Cik Syafiq yang telah mengendalikan klinik berhenti merokok ni dengan begitu lama. Jika ada sebarang soalan daripada penonton yang sekarang menyaksikan, mungkin boleh bertanya dan kita ada pakar yang boleh menjawab di sini, yang memberikan panduan ataupun sebagainya lah untuk tuan-tuan. Kita berharaplah di bulan sementara menunggu, kalau ada soalan, kita berharap jadikan Ramadan ini, bulan Ramadan ini sebagai satu permulaan mengorak langkah yang
baik untuk berhenti merokok. Dan jika gagal, jangan risau ataupun jangan rasa lemah semangat. Ada saja ya ruang atau caranya. Okey. Jadi bagaimana seterusnya kita akan tengok jika kita masih menunggu jika ada penonton-penonton kita yang ingin bertanya soalan ya. Pada masa inilah kita mengambil kesempatan. Rara, mak kau dah ambil vaksin dah? Mak aku semalam dah ambil. Dah. Mak kau okey tak? Mak aku okey je. Mak aku demam ni. Kalau demam tu biasalah. Yang tu memang kesan sampingan je. Esok mesti sembuh. Jangan risaulah. Mana kau tahu? Aku ada baca lah dekat Facebook kan. Semua maklumat sahih dan benar. Tapi kau kena bagi tahu mak kau walaupun dah ambil vaksin, masih perlu amalkan norma baru. Norma baru? Apa tu? Alah yang tu pakai mask, jaga jarak, basuh tangan dengan air dan sabun ataupun hand sanitizer dan alat tempat sesak dan sempit. Jangan sembunyi dekat-dekat. Banyak juga yang kau tahu Hebat. Kau tengoklah nenek aku siapa. Ketua Biru Wanita Kampung kita kot. Terus amalkan norma baharu walaupun telah menerima vaksin. Okey, kita telah menyaksikan tadi setelah perbincangan hangat mengenai tajuk nafas baru di bulan Ramadan, selami jiwa mereka berhenti merokok. Kita telah saksikan juga video. Okey, kita ada soalan yang dikemukakan oleh Cik Zul Fauzi Zakiran Mokhtar, minta pendapat panel kalau tukar daripada rokok kepada vape sebagai option untuk berhenti merokok, berkesankah? Rasanya soalan ni sesuai pada Cik Syafiq. Setuju. Okey, vape ni adalah satu isu yang kontroversial, sedikit kontroversi dan memang famous lah soalan ni ditanya di klinik berhenti merokok ni. Pada pandangan saya setakat ini, sebab kajian masih dijalankan untuk vape ni, ianya seperti tiada beza dengan rokok. Sebab dalam vape kebanyakannya ada tak semua beza, tapi kebanyakannya masih ada nikotin, liquid nikotin tu, dan kadang-kadang liquid nikotin ni lebih berbahaya daripada nikotin yang normal nikotin tu. Dan ada certain vape ni dia mengandungi propylene glycol, kalau tak salah saya, bahan kimia lah, glycerin dan propylene glycol. So benda-benda ni bila kita vape tu dia akan menggunakan heat, dia akan memanaskan. So jika mengalami suhu pemanasan tu, dia akan diceraikan ataupun di breakdown into beberapa compound yang macam formaldehyde, ada sedikit chemical lah, beberapa chemical terhasil daripada pemanasan liquid dalam vape tu. So ianya akan menghasilkan beberapa carbonic compound yang berbahaya, yang karsinogenik, yang boleh menyebabkan kanser juga. So in the end, ianya seperti tiada beza merokok, cuma kita tak ada tak membakar rokok tu, kita mengambil vape yang dalamnya ada nikotin juga, dan juga dia berbahaya sebab dia menggunakan heat dan bahannya ialah sintetik, bukannya bahan natural. Pada pandangan saya begitu. Jangan guna vape. Okey, ringkasnya Okey, kemudiannya apakah cara untuk menghalang remaja dari merokok? Ni rasanya Cik Syafiqah lah dari segi psikologi Okey, so kadang-kadang nak menghalang remaja daripada merokok ni. So perkataan halang tu pun sebenarnya dia maksudnya kalau remaja kan, lagi kita halang tu apa tindakan ni biasanya kalau remaja ni dia akan lagi buat kan. So kalau nak cakap nak menghalang remaja daripada merokok ni, dia kena ada cara-cara yang sepatutnya kan. Kita tak boleh nak, sebab kita kena tengok fasa remaja ni, macam saya cakap tadi, dia dalam panal. So kadang-kadang kita tak boleh nak ikut macam mana kita dulu kan, remaja dulu dengan remaja sekarang lain kan, sister. Kita tak boleh nak ikut orang dewasa sekarang kebanyakannya akan ikut, okey dulu mak macam ni, dulu ayah macam ni, asal korang macam ni, asal awak semua macam ni kan. So dia dah tak relevan dah cara-cara yang lama tu. Minta maaf kalau ada yang ni. Okey, sebab betul, sebab kalau dekat
dekat klinik pun memang banyak kes-kes yang melibatkan remaja, umur-umur remaja ni. Kes-kes kesihatan mental kan, dan merokok pun salah satu. Okay, so bila kita ada kes di mana remaja ni merokok, so apa yang kita akan buat, okay, kita akan selami dulu kan. Kita akan selami dulu, kita akan teroka dulu kenapa dia bertindak sedemikian. Dari segi tingkah laku dia kan, kenapa dia merokok. Kemudian kita pergi pula daripada segi emosi dan juga pemikiran dia kan. Kalau sekadar kita fokus kepada tingkah laku merokok tu bagi remaja tu kan, dia tak cukup. So kita kena tengok daripada segi emosi dia dengan pemikiran dia. Kadang-kadang remaja ni merokok sebab stres. Itu cara dia nak hilangkan stres kan. Kalau tak rokok pun vape. Okay, so bila kita tahu merokok tu salah satu cara untuk dia hilangkan tekanan dia, so kita tak boleh cakap stop lah, tak baik lah benda ni kan. Agak-agak dia akan dengar tak kan. Dia lawan. Lagi dia lawan adalah. Okay, so sebab tu kita kena tahu daripada tingkah laku merokok dia tu, apa kisah di sebalik dia merokok. Mungkin tak dapat kasih sayang, mungkin stres dekat rumah kan, mak ayah bergaduh ke, bercerai ke kan. So kadang-kadang faktor merokok tu hanyalah salah satu cara untuk dia jauhkan diri daripada masalah-masalah dia. So kadang-kadang kita kena cater punca kenapa dia merokok tu. Kita tak boleh nak fokus kepada tingkah laku je, kita kena tengok perkara-perkara di sebalik tu sebenarnya. Yang terbaiknya perlulah mendapat bantuan ya, daripada segi kaunseling ke. Ni soalan yang sangat famous lah ni ya. Okey. Betul ke kalau berhenti merokok badan akan naik, Cik Syafiq? Terang. Ini pun antara soalan yang famous. Okeylah, betul. Saya partly true, sedikit betul, tapi kenaikan berat badan selepas kita dalam cubaan berhenti merokok ni ialah satu benda yang self-limiting. Dia tak berlarutan lama, selalu dalam 1-2 bulan macam tu. Kemudian dia self-limiting. Kita akan refer, kan kita follow up 6 bulan kan, so kita akan refer kepada dietitian, amalkan makanan suku-suku separuh, cara makanan yang sihat, dan kemudian gaya hidup sihat, exercise semua tu. So kalau tanya berat merokok, possible dan ianya partly true, tapi tidaklah gunakan itu sebagai alasan untuk terus meningkatkan berat badan. So ianya akan self-limiting selepas dalam 2 bulan, 1 bulan macam tu. Ya. Itu tak naklah orang jadikan alasan nanti badan naik lah berhenti rokok kan. Satu sebab kerana sebelum ni kita biasa letak rokok di mulut. Letak rokok di mulut. So bila dah tiada rokok, kita ada hand to mouth coordination panggil. Dah biasa tangan ni macam tu. So bila tak ada rokok, mulalah kerepek lah, apalah benda jajan apa semua. So more food, more calories, more lagi boleh possible lah bertambah berat badan. Okey. Itulah jawapannya yang perlu difikirkan ya, dan jangan jadikan naik berat badan sebagai alasan lagi, sebab telah diterangkan oleh orang yang berpengalaman dalam mengenalikan perbandingan pesakit klien-klien berhenti merokok. Sedikit info lah ya yang boleh saya kongsikan ya sebelum kita menamatkan kita punya bual bicara hari ini ya. Untuk mendaftar berhenti merokok, boleh layari dalam My Sejahtera kita pun ada untuk mendaftar berhenti merokok. Okey, kemudiannya bagi mereka juga ada satu lagi website, iaitu layari jomquik.moh.gov.my. Ini adalah laman yang boleh digunakan untuk mendaftar sebagai berhenti merokok ya, selain daripada pergi ke fasiliti klinik kesihatan ya, Kementerian Kesihatan Malaysia. Baiklah, mungkin kita dah sampai ke penghujung ya, rancangan kita mungkin dah terlebih sedikit juga masa kita. Terima kasih kepada Puan Syafiqah, kepada Cik Syafiq di atas perkongsian yang sangat menarik ya, sampai terlebih sikit masa kita pada hari ini. Kita berharap kita boleh ada perbincangan lagi di masa akan datang. Ingat tuan-tuan dan puan-puan, di mana ada kemahuan di situ ada jalan. Alang-alang menjeluk perkasa, biar sampai ke pangkal lengan. Betulkan yang biasa,
biasakan yang betul. Semoga jumpa lagi di lain kali.